Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Pertama sekali, baiklah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk hadir menunaikan salat maghrib secara berjemaah seperti mana yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya dapat kita duduk dalam satu majlis tazkirah kita malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan ini akan memberi keuntungan yang besar kepada kita dalam meneruskan sisa-sisa kehidupan kita. Seterusnya memberi keuntungan yang hakiki kepada kita apabila kita berjaya melangkah ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti, insya-Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Maka hendaklah kamu, hai sekalian manusia, bersegeralah kamu untuk mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala melalui jalan taubat. Kerana kita hamba, kita manusia tidak lepas daripada melakukan salah dan silap. Jadi Allah Subhanahu wa taala dia Maha mengetahui tentang selok belok diri kita manusia, kerana Allah Subhanahu wa taala lah yang merupakan tukang yang buat manusia. Jadi dia yang lebih tahu apa jalan penyelesaian terhadap satu-satu masalah yang berlaku di antara manusia. Jadi oleh kerana Allah taala tahu manusia ni adalah jenis satu makhluk yang sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa, jadi diberi kepada kita jalan untuk keluar daripada masalah melakukan dosa ini, iaitu dengan jalan taubat. Dengan jalan taubat. Adapun dosa-dosa kita yang kecil, dia boleh terhapus dengan kita lakukan kebaikan-kebaikan. Dia boleh terhapus dengan kita lakukan amal-amal kebaikan. Kita buat sedekah, kita ambil wudu, kita solat, yang tu dia boleh menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Innal hasanat yudhibunas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dia akan menghapuskan kejahatan-kejahatan lalu yang telah kamu lakukan. Tapi kata para ulama dalam mentafsirkan ayat ini, serta ulama-ulama yang mentafsirkan hadis-hadis yang seumpama dengan ini, kata mereka yang dimaksudkan dengan dosa, dengan kesalahan di sini
ialah khusus untuk dosa-dosa yang kecil sahaja. Dosa-dosa yang kecil saja. Adapun dosa-dosa yang besar, maka tidak terampun dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat, melainkan dengan taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah diampunkan. Termasuk dosa syirik sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan juga. Faham tak? Kalau yang kita tahu Allah taala tidak akan ampunkan dosa syirik kan? Itu yang kita maklum kan? Allah taala ampunkan semua dosa kecuali dosa syirik. Maka syirik Allah taala tak akan ampunkan. Macam mana kalau dalam hidup kita yang lalu kita pernah buat syirik? Nauzubillah min zalik. Contoh, kadang-kadang kita tak sedar sama ada syirik tu kita buat dalam keadaan sengaja ataupun tidak sengaja. Yang syirik yang besarnya kita tengok sembah berhala. Faham tak? Tapi kita tak tahu ada lagi syirik-syirik lain. Faham tak? Kita fikir masa depan kita ni tidak ada kaitan dengan Allah Ta'ala. Itu hanya bergantung kepada usaha kita. Kalau kita belajar bersungguh-sungguh, kalau kita kerja sungguh-sungguh, pendek kata, cerahlah masa depan kita. Usaha kita itulah yang mencerahkan masa depan kita, bukan Allah Ta'ala. Itu pun syirik juga, sama je. Faham tak? Ataupun percaya kepada kahin, bomo-bomo yang jenis meramal. Ada meramal. Yang jenis menenun, dia jenis tenun, menenun nasib. Faham tak? Itu pun salah satu bentuk syirik juga. Tak semestinya sembah berhala saja, ataupun melalui perkataan-perkataan kita. Apa ni duk kira-kira pasal Islam je ni. Sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam. Kita kan hidup dah di dunia moden ni. Kita hidup di zaman canggih, serba canggih ni. Cuba rehat sekejap daripada fikir pasal agama ni. Cuba rehat sekejap fikir pasal Islam ni. Fikir macam mana kita nak maju ke depan ni. Boleh syirik juga tu. Dengan perkataan, boleh jadi syirik juga tu. Jadi banyak. Andai kata kita pernah buat dulu dosa-dosa syirik, tiba-tiba sekarang mari rasa menyesal, mari rasa nak bertaubat. Kira-kira kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala terima ke tidak? Dalam ayat ni sebut innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang melakukan syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha al-ayah. Tapi Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa yang lain selain daripada syirik. Macam mana kita nak buat? Takkan tidak ada jalan penyelesaian dalam Islam. Menunjukkan di sini ayat ni ulama-ulama tafsir maksud dia Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa syirik tu jikalau pelaku syirik tersebut tidak memohon ampun kepada Allah. Faham tak? Adapun kalau dia mohon ampun, Allah Taala akan ampunlah. Apa? Yang Allah tak ampun ni kalau dia tidak minta ampun. Dah ayat yang belakang tu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dan Allah Ta'ala mengampunkan dosa sekalian dosa-dosa yang lain selain daripada syirik, dengan makna ada pun dosa-dosa yang selain daripada syirik. Tak kira dah dosa berzina, dosa berjudi, kan? Allah Ta'ala boleh ampunkan sekalipun si pelaku tersebut tidak meminta taubat. Faham tak? Allah boleh ampun dengan sifat rahmah dia, dengan sifat penyayang dia. Bukan nak kata tak payah taubat, tapi kalau tak taubat pun Allah boleh ampun. Contoh, kita buat satu contoh. Seorang pelacur di zaman Bani Israel alaihissalam. Seorang pelacur yang kerja dia zina hari-hari. Bukan sekali sehari, 4, 5, 16 kali sehari. Kerja dia berzina je kerja dia. Tiba-tiba satu hari dia melalui satu jalan, dia pun terdengar satu bunyi anjing yang kehausan. Ini disebut dalam hadis, kan? Dia dengar satu bunyi anjing yang kehausan. Cari punya cari mana ni? Nampak ada telaga satu ni. Rupanya ada kat dalam tu. Anjing tu kehausan tapi nak minum air tak sampai. Faham tak? Nak minum air telaga tu tak sampai. Nak ambil sendiri tak reti anjing. Jadi dia pun oleh kerana belas kasihan kepada anjing tersebut,
Dah rasa kesihan, aduh kesiannya ke anjing ni. Atas rasa belas kasihan kepada makhluk Allah tu. Walaupun anjing kalau pada sisi kita mulia, hina, faham tak? Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak hina. Faham tak? Di sisi kita kira hina sebab dia najis. Faham tak? Anjing ada masuk surga? Ada. Anjing Ashabul Kahfi ada masuk surga. Kita belum tentu lagi. Kita manusia belum tentu lagi. Anjing ada masuk neraka? Tak ada anjing masuk neraka. Yang masuk neraka manusia ramai, yang duk pasang mulia tu yang ramai. Anjing tak ada masuk neraka dia. Paling-paling tidak pun jadi debu habis. Paling-paling tidak pun jadi kembali jadi tanah semula, binatang-binatang. Tapi manusia banyak masuk dalam neraka. Kalau kita fikir-fikir sekali lalu, anjing akan disoal tak di dalam kubur nanti? Tak kena soal. Kalau kita kena soal, kalau boleh jawab alhamdulillah, kalau tak boleh jawab na'udzubillah, boleh sakit saja. Mana boleh kita dengan anjing. Fikir. Jadi oleh kerana rasa belas kasihan pada anjing tu, kita kalau boleh nak bagi racun pula pada anjing tu. Tengok anjing lapar ni, elok ni, ni bagi air, titik racun tikus sikit, mampu gerah anjing. Konon anjing tu najis sangat. Dia najis. Bukan Allah Taala suruh kita hinakan dia, bunuh dia, kecuali anjing yang mengancam nyawa, mengancam keselamatan orang ramai, itu lain. Ni anjing tak ada apa-apa pun, tak kacau orang pun, boleh dia pergi racun, bolehlah berdosa. Jadi kesian tengok anjing tu, dia pun ambil dengan kasut dia. Kasut kan, dia ambil air telaga tu dengan kasut dia, bagi anjing tu minum. Tiba-tiba dia mati. Allah Ta'ala masukkan dia dalam syurga, ampunkan dosa-dosa dia tu. Kerana apa? Dengan kebaikan yang dia buat kepada anjing tadi. Itu nak menunjukkan kata dosa selain daripada syirik, Allah Ta'ala boleh ampunkan sekalipun si pelaku tu tidak bertaubat. Adapun dosa syirik, no kompromi. Kalau kamu tak bertaubat, memang tidak akan diampunkan, kecuali kamu bertaubat sungguh-sungguh, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, baru Allah Taala terima. Kemudian kata Allah lagi, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan hendaklah kamu berusaha untuk mencapai surga Allah Subhanahu Wa Taala yang seluas, yang lebih luas daripada langit dan bumi lagi. Surga tak payah ceritalah, segala nikmat yang ada dalam surga semuanya yang indah-indah semua. Tak ada satu pun yang kita fikir macam mana nanti kalau masuk surga seorang-seorang boring nanti. Boleh jumpa lagi tak dengan kawan aku, kawan baik sungguhlah dengan dia ni. Kira-kira nanti kalau aku masuk dalam surga, kalau dia masuk dalam surga lain, boleh jumpa ke tidak? Boring pula nanti. Ada yang fikir begitu. Tak payah fikir begitu. Sebab dia memang nikmat saja. Dia tidak ada satu benda yang sedih ke, perasaan kecewa ke, teringat ke, tak ada. Kita atas dunia hari ni pun ada hari-hari yang kita terlalu seronok sangat. Dia kadang-kadang ada hari, satu hari yang kita lalui seronok sangat hari tu. Seronok sangat. Kadang-kadang kita tak ingat kepada anak bini kat rumah, kepada ibu bapa kat kampung, tak teringat. Sebab apa? Happy sangat. Contohnya kita pergi ke mana-mana satu majlis kan, yang menyeronokkan kita bersama dengan kawan-kawan kita ke, main siapa tak ingat? Tak ingat anak dengan bini kat rumah. Tak ingat ada ibu bapa di kampung, tak ingat. Sebab apa? Sedap, seronok sangat. Surga begitu. Surga begitu, surga. Lebih hebat lagi. Jadi kaya tu. Jadi kaya tu. Uiddat lil muttaqin. Mana surga yang kata hebat sangat surga ni? Kata Allah, yang mana surga tersebut aku sediakan kepada hamba-hambaku yang muttaqin. Ni kita nak cara ini ni, nak bahas ini ni. Muttaqin ni apa benda yang dikatakan muttaqin?
Ada. Muttaqi ni satu title, satu pangkat, satu darjat yang paling besar sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling besar sekali. Tak ada orang lebih hebat daripada muttaqi. Nah, muttaqi. Kita hidup kat dunia ni, nak dapat title hamba Allah pun susah sebenarnya. Apatah lagi nak dapat hamba Allah yang muttaqin. Nak dapat hamba Allah tu susah dah. Mengaku senang. Nak mengaku senang. Kita boleh mengaku, kamu hamba siapa? Saya hamba Allah. Mulut boleh mengaku. Mulut boleh mengaku. Tapi yang dikiranya amalan kita tu. Amalan kita tu, adakah diiktiraf sebagai hamba Allah? Nak dapat title hamba. Orang yang boleh capai title hamba Allah atas dunia ni hebat dah. Sebab pangkat hamba Allah ni pangkat yang besar di sisi Allah. Pangkat yang besar di sisi Allah. Apatah lagi kalau hamba Allah yang muttaqin. Lebih-lebih lagi besar. Maknanya kalau kita fikir hamba, apa yang kita faham tentang hamba? Hamba ni kuli sama tak dengan hamba? Kuli okey lagi, atas lagi. Kuli ada gaji. Kuli kerja ada gaji. Tak kuli lah. Kalau hamba tak ada gaji. Hamba tak ada gaji. Apa yang Tuhan dia suruh buat? Sami'na wa ata'na. Aku dengar dan aku patuh ikut. Tak ada bangkangan, tak ada kompromi, tak ada pertikaian. Hamba tu. Kuli dia kerja ada masa tak? Ada masa. Lebih sikit pukul 5, pukul 6 bising lalu dengan majikan dia. Tak kira macam mana, roti ke apa. Tu kuli. Tapi hamba ikut. Gerak pukul 2 pagi pun bangun. Gerak pukul 4 pagi bangun. Hamba. Tak payah panggil pun. Panggil loceng, kleng. Bagi dah hamba. Dah kita sah dah hamba kita ni. Ni loceng yang kita ada ni 5 kali sehari. Hayya 'alas solah. Tok bila azan. Loceng tu tuan panggil hamba dia. Mari tak? Dah mari. Dah hamba apa? Dan Allah suruh, hai wahai Nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Kamu suruhlah anak-anak kamu, isteri-isteri kamu dan perempuan-perempuan daripada orang-orang Islam supaya menutup kepalanya, melabuhkan tudungnya ke bawah dadanya. Maknanya khitab ayat ni khas pada Nabi, tapi murad umum kepada kita semua umat. Maknanya, hei manusia sekalian, khususnya orang laki-laki, kamu perintahlah kepada anak kamu, isteri kamu dan seluruh orang-orang perempuan yang beriman supaya mereka menutup auratnya, menutup kepalanya dengan tudung, dengan kerubung, dengan jilbab, nak panggil apa pun, dan melebihi daripada paras bawah dadanya. Dah kita suruh anak kita. Dah suruh juga. Dah hamba dah kita. Dah hamba. Tengok Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS, dia Nabi dapat anak. Nak boleh dapat Nabi Ismail tu kan senang. Dapat pula anak Nabi lagi. Bila anak Nabi, comel lah anak tu. Kan tak? Comel lah, memang dia terbaik dari segi rupa, fizikal, komplit. Nabi-Nabi ni di zaman dia. Nabi Yusuf, Nabi yang paling kacak di zaman dia. Nabi-Nabi lain pun sama. Nabi yang tak ada seorang pun Nabi yang tak kacak. Nabi yang huduh, tak ada. Semua komplit. Ada satu je, Nabi yang tak sah. Nabi yang huduh. Orang aku jadi Nabi, Rasul umat Melayu. Kau tu je muka keruh. Hal lain-lain tak ada. Nabi yang sebenar, muka memang handsome. Muka memang handsome. Sebab tu cerita dalam Quran tu, dah tengok tu orang perempuan di zaman Nabi Yusuf sampai potong jari tak sedar. Tengok apa? Tengok semak sangat, kacak sangat Nabi Yusuf. Sama dengan Nabi Muhammad lagi kacak. Dia kata Nabi Yusuf
paling kacak di zaman dia. Mana di zaman dia kan makhluk yang paling agung sekali selepas daripada Allah Ta'ala. Apa benda yang paling hebat sekali? Nabi Muhammad kan sallallahu alaihi wasallam. Nah, adakah Nabi yang paling hebat sekali muka tak apa comel? Mana mesti kacak. Mana Nabi Ismail comel. Mana boleh anak tu diarahkan lagi supaya berjauhan lagi dengan anak. Mana tinggal anak di dekat Kaabah sekarang tu dengan isteri Hajar. Mana tinggal balik ke Palestin sana pula. Tinggal anak dengan bini. Tinggal pula bukan tinggal dengan bekal. Kalau kita ini nak tinggal seorang anak bini pun cek dulu apa semua bang, gas habis ni bang, nak masuk bang. Tak apa, lewat sikit. Tak apa, lewat sikit, settle gas dulu. Baru bagi surat. Bini nak masuk, lagi balik boleh makan terus. Ni dak, tinggal kosong. Tak ada makanan, orang pun tak ada lalu. Padahal tak kata memang tak, orang tak lalu situ. Tapi oleh kerana perintah Allah, Allah suruh. Mana takkan Allah nak, dia faham Allah yang buat aku, takkan Allah nak buat nanya kat aku. Mana dia faham gitu. Jadi Siti Hajar pun bila tanya Nabi Ibrahim, adakah ini satu perintah daripada Allah? Ya. Maka tunaikanlah. Lapang atau hamba. Tinggallah anak. Setelah beberapa belas tahun berpisahan dengan anak, maka diperintahkan boleh bertemu balik, jumpa balik dengan anak dia Ismail di Mekah sana. Baru jumpa lepas rindu yang seronoknya dia. Perintah suruh sembelih pula dah. Kita suruh sembelih pula. Kalau kita hari ni dah tiba-tiba ada dalam Al-Quran kena sembelih anak berapa umur sekian. Bawa ke mahkamah dunia. Bawa ke mahkamah dunia. Pertikaikan. Tapi Nabi Ibrahim dah kata bila diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mimpi, beritahu kepada anak dia Nabi Ismail alaihissalam. Ayah mimpi, ayah dapat wahyu ni, supaya sembelih kamu ni. Waktu kata Nabi Ismail, apa ayat dia? Dia ingatlah. Ingat tak ayat dia? Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma tara. Cerita kepada Nabi Ismail alaihissalam, aku mimpi dalam mimpi aku sembelih kamu. Jadi cuba kamu tengok-tengok apa pandangan kamu. Bincang lagi dengan anak dia Nabi Ismail. Nabi Ismail pun dah cakap banyak. Dia tahu dah. Sebab para nabi, para rasul ni kadang-kadang wahyu datang melalui mimpi, kadang-kadang malaikat Jibril datang direct. Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah taala minas sabirin. Maka lakukanlah wahai bapaku apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Tu nak sama-sama nabi. Sama-sama nabi. InsyaAllah kamu akan dapatkan aku daripada kalangan orang-orang yang sabar. Katanya Nabi Ismail AS, sembelihlah anak dia. Tiba-tiba Allah tukar tu lah. Rupanya Allah nak uji je, nak tengok sejauh mana kehambaan dia tu. Kita banyak hari ni. Bukan kata suruh sembelih anak, suruh gerak tangan orang curi, dia tak nak gerak. Kalau gerak tangan orang curi, tak nak gerak kita. Tak nak gerak. Suruh potong tangan pencuri, potong kaki perampok, mana tahu Sebab apa? Sebab kita rasa kita bijak lagi pada Allah. Sebab kita rasa hukum yang Allah bagi ni kurang bagus lagi, kurang berkesan. Ada lagi hukum-hukum lain yang lebih berkesan. Kalau hamba dah cakap banyak dah. Bukan kata nak suruh gerak tangan orang curi, suruh potong kepala anak pun potong. Hamba. Kan kita kan milik Allah. Semua yang ada pada diri kita pun milik Allah, dan apa yang ada pada diri kita pun semua milik Allah. Maknanya kalau Allah suruh buat, kena buat, kena ikutlah Tuhan. Itu baru hamba. Nampak? Kita banyak nak perintah Allah. Suruh mari surat, tak mari.
Dah hari. Suruh belajar ilmu agama, dah hari kok. Surau tu macam-macam anjur. Dah buat kuliah pengajian tu, buat kuliah pengajian ni. Dah nak suruh masyarakat ni mengimarahkan rumah-rumah Allah, nak sajikan dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya masyarakat dapat. Dah hari kok. Dah hamba begitu. Mana? Nampak? Tu kata nak dapat title hamba pun susah. Mana? Apatah lagi hamba yang muttaqin. Okeylah, kalau kata kita berjaya dapat title hamba, belum tentu muttaqin lagi. Mana dapat ada satu peringkat. Tu kata susah syurga Allah ni. Barang syurga ni dia barang mewah. Barang mewah. Kalau kata rumah Manggeluk, rumah yang paling besar sekali dalam dunia besar ni, rumah paling besar sekali, ada tak 10 km besar rumah? Besar sungguh lah 10 km. Ada tak? Tak ada lagi kau. Kan ada dah dalam The World Book of Record. Ada ke? Tak ada lagi kau. Tak ada dengar lagi kan? Rumah 10 kilo besar. Panjang. Panjang dia punya persegi dia 10 km persegi. Besar lah. Berapa tingkat? 20 tingkat. Satu. Ada tak rumah besar tu? Tingkat 3 padang golf. Tingkat 3. Tingkat 4 stadium tu. Tingkat 4. Besar lah. Kira-kira lah, kalau kita lah secara adatnya nak dapat rumah begitu susah. Payah payah kerja dah nak buat. yang kita duduk bertukur nunggu daripada umur 20 tahun mula kerja dulu sampai sekarang umur 40, 50, 60 pun baru satu je rumah. Sorang ni besar, sorang ni kau. Baru boleh besar tu. Ada tu pun kan berpeluh nak bayar. Susah. Mana kata pendek kata nak boleh rumah yang begitu tadi tu 10 km persegi tadi tu. Padang tak kalau STP? Kalau STP saja padang tak? Tak padang. Masuk universiti saja tak jadi. PhD belum tentu lagi. Ada. Boleh master tau. Ada BA, MA, LC 125 RZ ada belakang tu. Habis huruf semua ada tau belakang. Belum tentu dapat lagi rumah tadi tu 10 km persegi. Senang je nak boleh. Tidak. Tidak buat. Ingat tengok ahli-ahli korporat. Ahli-ahli korporat yang ada sekarang tu. Jutawan. Ingat lepas universiti jadi jutawan tu. Kerja dulu, pengalaman cari lama. Ada lepas tu masuk kursus ni pula, kursus tu lagi. Tak padan lagi dengan ilmu-ilmu di universiti tu. Tak ada lagi. Keluar masuk kerja ada kursus naik pangkat, ada kursus tu, ada kursus ni, ada kursus bisnes. Nak jadi ahli korporat pun ada kursus dia juga. Macam mana cara-cara nak bergaul apa semua. Banyak hal. Tu dunia. Dah surga lebih lagi ya. Dah badan yang kita belajar agama sekolah dulu. Nak masuk dalam syurga. Dah badan. Payah. Nampaknya kena usaha lagi. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, wa innal jannah haznum birabwa wa innan nar sahlum bisahwa. Sesungguhnya syurga itu dilingkungi dengan benda-benda yang susah. Dilingkungi dengan benda-benda yang susah kita nak buat. Manakala neraka pula dilingkungi dengan benda-benda yang mudah. Nak masuk neraka mudah ya. Nak payah nak masuk neraka. Nak masuk syurga payah. Maknanya kata dengan amal-amal ibadat yang kita buat ni, belum tentu lagi, jangan rasa sedap lagi. Jangan rasa sedap lagi. Dengan amal yang kita buat. Sebab orang boleh buat amal ni satu peringkat dah bagus dah. Cumanya belum tentu muttaqin. Belum tentu. Muttaqin ni orang yang memiliki sifat takwa dalam hati dia. Takwa ni takut pada Allah. Dengan pendek kata, secara dia banyak definisi, banyak takrif yang dikeluarkan oleh ulama-ulama
termasuk para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang apa makna takwa ni banyak. Jadi secara kesimpulannya kita bagi satu definisi yang mencakupi semua. Pendek kata, yang pertama takut kepada Allah, rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, melakukan setiap apa perintah yang Allah Taala suruh. Yang ketiga, meninggalkan segala apa yang Allah Taala larang. Rasa-rasanya ada tak pada diri kita pada hari ini? Ada. Itulah boleh muhasabah diri. Adakah kita ni benar-benar orang yang takut kepada Allah? Yang kedua, kita muhasabah diri. Tiap-tiap perintah Allah Subhanahu Wa Taala adakah kita dah buat? Yang ketiganya, tiap-tiap larangan, perkara-perkara yang haram yang Allah Taala larang, adakah kita dah hindarkan semua dah? Cuba muhasabah diri kita. Kalau belum lagi, tu kena berjaga-jaga. Kerana apa? Kerana takwa ni dia merupakan kunci ataupun tiket untuk kita elokkan diri daripada singgah ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa, iman merupakan kunci ataupun tiket untuk seseorang itu masuk ke dalam syurga Allah. Orang yang ada iman, dia boleh masuk syurga. Faham tak? Orang yang ada iman tapi tidak ada takwa, boleh masuk syurga juga? Boleh masuk syurga. Faham tak? Sebab ada iman walaupun sebesar biji sawi sekalipun, walaupun tidak ada sekali pun kebaikan yang dia pernah buat masa atas dunia, masa dia hidup ni, tidak ada satu benda baik pun dia buat. Semua benda tak baik. Yang baiknya dia beriman, dia mengaku Allah ni Tuhan, Nabi Muhammad ni Nabi, tapi dia tak buat benda-benda yang baik, masuk juga syurga last sekali. Cuma sebelum masuk syurga tu lah panjang kira bercaranya, panjang ceritanya, lama transit dalam nerakanya. Ada satu waktu pun sampai satu hukum ada ulama tafsir sampai 100 tahun sampai 60 tahun. Satu waktu tinggal solat dengan sengaja. Satu tahun satu hari di akhirat pula sama dengan 1000 tahun kat dunia. Berapa lama nak kena duduk dalam api neraka? Satu waktu tinggal sembahyang, satu waktu. Dah kalau berpuluh-puluh waktu, ratus waktu. Jangan rasa tak apa. Kita lah sekalipun, oleh kerana kita beriman ni, kita masuk surga juga lah sekali. Walaupun kita banyak dosa, jangan jangan rasa begitu. Api neraka Allah ni bukan lawan kita. Bukan kata api neraka, api dunia kita mampu tak jagi nak tahan. Balik jagi hak mari dengan motor tu, start motor, perih boleh setengah jam sampai exhaust tu panas. Lepas tu buka kain, duduk atas exhaust boleh setengah jam dah. Faham tak? Boleh tak tahan agak-agak. Dengan exhaust tu sekali orang angkat buat pergi ke hospital Putrajaya. Faham tak? Tak mampu nak tahan, padahal tak ada api, uap saja. Nampak? Ni api neraka Allah. Api neraka Allah bukan kata nak masuk dalam api. 500 tahun perjalanan tu gelegak dah tak nak boleh ke sampai ke neraka tu. Macam kita tengok gunung-gunung berapi yang dia punya apa ni, yang panggil apa yang meleleh tu, lawa. Lawa dia meleleh tu. Ingat boleh pergi rapat tau. Tak payah kita nak masuk dalam tu. 100 meter 200 meter tu tak tahan tau. Panas. Ni neraka Allah. Neraka Allah ni kalau ambil satu titik, satu titik cik lah maknanya, satu titik letak atas bumi ni, hancur lepuh bumi. Neraka Allah hancur. Bukan kata, kalau kata ambil ratu paling cantik nombor 1 dunia, bubuh dalam api neraka, berapa minit? 1 saat bahagi 10. Sekejap yang mana nak ceritanya, sekejap tak sekejap je. Akak tu jadi mak lampir tu. Mana ratu cantik. Mana ratu cantik sekali dunia, dah tahan kita dengan api neraka Allah. Jangan rasa kita ni kuat untuk nak tahan api neraka Allah. Cumanya penyakit kita umat akhir zaman ni, kita sering rasa selamat. Kita sering rasa selamat. Bila sebut pasal neraka ni, kita rasa dak masuk dah kita. Tu problem. Tu satu tipu daya, satu perasaan yang palsu
yang syaitan masukkan ke dalam hati kita. Bila cerita pasal neraka ni, kita rasa orang lain, jiran kita yang tak tahu surau ke mana. Sebab kita ni kita kira kita ni ahli masjid, ahli surau, kita rasa bukan kita. Faham tak? Ni berhenti dulu ke apa? Azan dulu. Lepas tu sambung lagi sikit. Okey, baik, kita sambung sikit lagi. Okey, jadi itulah pentingnya kita ni nak raih sifat muttaqin dalam kehidupan kita. Kerana apa? Dengan sifat muttaqin inilah, dengan sifat takwa inilah, dia akan mengelakkan diri kita daripada jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ada iman, tidak ada takwa, dia dapat masuk surga oleh kerana dia dah ada tiket surga tu, iman. Tapi sebelum masuk surga tu, dia kena singgah dulu dalam api neraka Allah. Orang yang ada iman dan ada takwa, dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa singgah ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Faham tak? Jadi kita ni nak supaya bila kita mati nanti melintas titian siratal mustaqim, straight dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala tanpa ada kena singgah, kena kira bicara di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang dikatakan kejayaan yang hakiki. Dan muttaqin inilah pangkat martabat yang paling tinggi sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang muttaqi ni di akhirat besok dia akan diberikan kepadanya ganjaran surga dan diberi apa yang dia mahu di dalam surga. Minta je apa-apa, tak, semua diberi semua dalam surga. Hadaiqa wa a'naba, disediakan baginya sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, anggur-anggur yang baik-baik, semua ada. Itu cerita sifat-sifat surga. Wa kawa'iba atraba, dan disediakan pula gadis-gadis yang perawan-perawan, bidadari yang perawan-perawan. Ni yang cerita ni. Semangat lalu dengar yang ni. Tak ada ngatuk dah bila dengar bidadari yang perawan-perawan. Paling kurang 70 orang. Pakat paling rendah sekali. Pakat paling rendah sekali dalam surga 70 orang. Dah macam mana nak layan 70 orang? Yang seorang tak dunia ni pun mepeh nak rasa. Macam mana 70 orang? Rasa fikir lah, barang dalam surga ni dia tak ada barang lemah, dia tak ada barang kurang. Jadi kuat dengan automatik. Tak payah susah-susah nak beli ubat. Dalam surga ni dia automatik kuat tu. Orang lelaki diberi kuasa 7 kuda. Kuda sekor kalau nak tarik manusia nak tarik, kalau badi kuat, seorang sama seorang tak larat. Kena 3-4 orang manusia baru boleh tarik kuda yang berat tu sekor. Kalau kuda tu melawan. Ni dia beri kuasa 7 ekor kuda. 7 kali kuda, kuasa 7 kuda. Mana kata tak ada rasa penat, tak ada rasa boring. Tiap-tiap kali bersama tu mesti sedap daripada yang tadi. Lepas ni rasa nak bersama pula mesti sedap daripada yang tadi. Maknanya dalam surga ni satu saat ke satu saat berlalu, dia tak ada sama je rasa dengan yang tadi. Tak ada rasa begitu. Melainkan makin sedap, makin sedap, makin sedap, makin sedap. Tak ada penghabisan. Dalam neraka sebaliknya begitu. Satu saat berlalu tu makin sakit, makin sakit, makin sakit, makin perik, makin perik. Dia tak ada kata, oh petang ni sejuk sikit rasa api, pagi tadi panas sikit. Tak ada begitu. Dalam neraka dia melainkan setiap saat aduh makin panas, makin panas, makin panas, makin panas, makin panas, sampai tidak ada penghabisan. Jadi agak-agak kita boleh tahan ke dengan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak boleh tahan, kena berusaha untuk raih sifat muttaqin. Raih sifat muttaqin kena ambil yang benar-benar bertakwa. Tu baru dia panggil muttaqin. Kalau takwa sikit-sikit,
Bukan tak takut langsung pada Allah, takut juga tapi takut gitu-gitu je lah. Dia tak panggil muttaqin lagi tu. Sebab tu Tok Khatib tiap-tiap kali khutbah Jumaat dia pesan, ayyuhan nas ittaqullah. Tok Khatib pesan tu, hei manusia, aku pesan kepada diri aku dan aku berpesan kepada sidang Jumaat sekalian supaya bertakwa kepada Allah. Lepas tu baca pula ayat, ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Baca pula ayat tu. Mana tiap-tiap kali khutbah. Kalau tak baca, kalau tak pesan dengan takwa, tak sah khutbah. Dia kata penting takwa dalam kehidupan kita. Hei orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sungguh-sungguh. Bukan takwa yang biasa-biasa je, bukan. Bukan takwa yang biasa-biasa, takwa yang sungguh-sungguh. Makna kata sungguh-sungguh nak tahu apa benda lagi yang Allah suruh aku hidup dalam dunia ni, dan apa benda lagi yang Allah larang aku ni. Macam mana nak tahu benda tu? Macam mana nak tahu? Agak-agak kita duduk menung dekat rumah boleh tahu? Tak boleh tahu, melainkan dengan hadir majlis-majlis ilmu. Anda kena pergi belajar, kena faham Quran, faham hadis, faham agama tu sendiri. Pada apa yang agama tuntut kepada aku ni sebenarnya ni. Sebab kalau orang tu benar-benar ada perasaan takut, mesti dia ke arah situ, ke arah berusaha untuk cari ilmu, untuk nak faham apa yang sebenarnya agama nak aku ni, nak aku buat ni, dan apa yang agama tak nak aku buat ni. Sebab kita dalam kehidupan seharian kita ni banyak kadang-kadang kita lakukan kesalahan-kesalahan ataupun dosa yang kita tak sedar, yang kita ingat itu tak apa, rupanya dosa. Pernah satu sekali diceritakan oleh Syekh Nazrul Nasir tu. Syekh Nazrul Nasir tu, kenal kan? Syekh Nazrul Nasir tu. Daripada pelajar Al-Azhar tu. Dia pernah cerita sekali berlaku di Mesir sana. Seorang orang tua, ahli ibadat, bukan orang lara, bukan orang yang jenis tak tahu sembahyang, tak tahu ibadat ke mana. Dia ahli ibadat, tapi perangai dia suka buat hubungan dengan kambing dia. Faham tak? Orang panggil apa sini? Lewat ke apa? Tak? Bersetubuh dengan kambing dia. Faham tak? Jadi bila dapat tahu kepada orang, dapat tahu cerita ni, jadi orang pun pergi nasihat tegur dia. Dia kata, astagfirullahalazim, tak tahu, tak boleh benda ni. Apa? Tak tahu ke tak boleh, tak tahu ke salah benda ni. Dia tak tahu, tak boleh buat dengan binatang. Dia ingat ke tak apa buat dengan binatang. Yang tak boleh yang sama-sama manusia ni berzina, tak ada nikah. Dia ingat ke yang tu dia tak boleh. Padahal dia kaki semayang dah. Padahal dia orang ahli ibadat dah. Bukan kata orang lara tak, sampai tak kenal semayang. Pasal apa ni? Sebab tak tahu, tidak sungguh-sungguh untuk nak ambil tahu tentang Islam. Siapa tak tahu boleh berlaku hari ni. Faham tak? Boleh berlaku begitu. Kalau kita dengar pun macam aduh, takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Betul dah, kalau kata tak belajar tak tahu. Takkan nak tahu sendiri. Kalau dia tahu semayang saja je, dia wajib semayang, puasa, zakat, haji. Kalau yang tu je dia tahu, selain daripada syahadah tu, dia cukup lah, tu Islam. Dia faham yang tu rukun Islam. Lepas tu Quran pun tak ambil peduli, baca Quran pun tak ambil peduli, dengar pun tidak. Mana nak tahu? Last sekali ingat tak apa. Ingat tak apa. Nampak? Jadi bila kita dah belajar ni, dia akan banyak dalam kehidupan seharian kita ni, kita akan buat perkara-perkara yang kita tak tahu rupanya dia dosa, padahal hakikatnya dia adalah dosa. Faham tak? Kalau begitu tak takwa lagi. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mendefinisikan takwa ni seolah-olah kamu berjalan di satu jalan yang mana jalan tersebut dipenuhi dengan duri-duri. Ada banyak duri-duri di jalan tu. Kamu nak menuju ke destinasi sana tu, jadi kamu kena melalui juga jalan ni. Jadi kamu akan mengelak daripada terpijaknya duri-duri tersebut untuk sampai ke destinasi. Begitulah hakikatnya kehidupan kita di dunia. Pada hakikatnya kita sedang berjalan ke tempat asal kita, iaitu negeri akhirat. Tempat asal kita syurga. Tempat asal datuk nenek moyang kita dulu Nabi Adam AS tu di syurga.
Nah, sekarang ni kita diletakkan di dunia dan bermusafir untuk ke syurga semula. Jadi sepanjang perjalanan tu jauh. Nah, hidup atas dunia ni dia ada banyak liku-liku dia ada banyak duri-duri, larangan-larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita nak kena elokkan. Pada kena elokkan diri kita supaya kita tak buat apa yang Allah larang tu, supaya kita dapat sampai ke destinasi tu tanpa ada halangan. Hendak kalau duri tadilah, kalau kita berjalan straight, dia tak kira halal haram, hendak sampai di sini kena masuk hospital 2 hari. Hendak dah pasal apa? Paku karat. Paku karat. Nah, masuk kaki. Masuk hospital 2 hari, baru sambung balik perjalanan. Lepas tu pijak pula duri kelapa sawit. Pijak duri kelapa sawit pula. 10 batang duri masuk hospital lagi seminggu, operate pula. Jadi perjalanan tu banyak sangkut kalau kita tak elok-elokkan daripada apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang kita untuk kita buat. Jadi bersungguh-sungguh untuk hadirkan perasaan takut. Yang pertama, banyak lagi lah caranya. Dalam ayat tadi pun kita tak sempat nak urai dah dalam kuliah yang ni, insya-Allah akan datang pula. Tapi yang pertamanya adalah ilmu. Persiapkan diri dengan ilmu, kerana inilah yang katakan paling mujarab sekali untuk nak menanamkan sifat takwa dalam hati kita. Bila ada ilmu, yang lain-lain tu dia akan tersusun dengan sendiri nanti. Faham tak? Bila kita dah ada ilmu. Kan sekarang ni kita rasa blank. Macam mana aku nak buat? Dah tak ada ilmu. Tapi dah bila kita belajar ilmu, kita masuk dalam ilmu, kita tahulah macam mana nak jadi orang yang bertakwa, macam mana nak berjalan, nak masuk syurga dengan sempurna. Nanti kita belajar kan? Kan itu semua ilmu. Pokoknya ilmu. Jadi kita kena bersungguh-sungguh dengan ilmu. Jangan buat jangan rasa mencukupi dengan apa yang ada. Nah, jika pihak surau, pihak masjid anjurkan majlis-majlis ilmu, usaha juga. Sesibuk mana pun kita sekalipun, usaha juga untuk hadirkan diri. Nah, kalau boleh jangan cukup sekadar kita saja. Jangan sekadar kita saja. Anak isteri kita sama. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum. Hendaklah kamu pelihara diri kamu, hai orang beriman. Wa ahlikum nara. Dan ahli keluarga kamu. Jangan kamu lupa, hai orang beriman. Pelihara juga mereka. Jangan bagi mereka masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita seorang, kalau kita ni orang yang jenis, ustaz kata 50 poin, 45 masuk. 5 terlepas. Tak apa dah. Balik kita pula boleh ajar kepada anak isteri kita. Takut balik kita pun senyap juga. Balik kita pun senyap juga. Bini tanya, tak cerita apa bang malam ni bang? Tajuk apa? Tajuk biasa. Tajuk biasa. Yelah tahu tajuk biasa. Tajuk apa? Ya tajuk biasa. Bab ibadah. Bab ibadah. Dia dah ingat nak cerita dekat anak isteri dia. Jadi kalau yang begitu, bawa anak bini tu mari. Dah sekarang ni dah boleh dah kan? Dah dibuka dah, makin luas. Ni nikmat yang Allah Ta'ala berikan balik kepada kita ni. Kalau kita dah ambil dia sungguh-sungguh, kalau kita dah jaga dia sungguh-sungguh, nikmat yang dikembalikan semula setelah 2 tahun. Ditarik. Tu pun kita rasa aduh susah betul lah. Dah hidup di zaman Covid ni susah tak? Susah rasa. Berapa tahun? 2 tahun dah kita lalu. 2 tahun lebih kan? Lebih dah 2 tahun kot. Kita lalu dah 2 tahun lebih lah. Kita lalu Covid ni kan? Rasa susah kan? Nak pergi sana susah, nak pergi sini takut kena hand sanitizer, kena dengan apa ni scam pula, kena dengan vaksin ni apa semua. Padahal banyak hal susah. Dah boleh nak balik kampung. Tu baru 2 tahun. Baru susah sikit je baru. Bukannya tak boleh menapah. Bukan panah. Bukan panah. Apatah lagi neraka Allah tadi tu. Bukan kata 2 tahun, 1 jam pun kita tak tahan. Jadi untuk nak meraih sifat takwa dalam diri kita ni, yang pertama kita kena sibukkan diri kita dengan ilmu. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kata Allah dalam Quran, hanya senya hamba-hambaku yang betul-betul takut kepada aku ni daripada orang-orang yang berilmu. Datangnya daripada orang-orang berilmu. Pendek kata, tak ada orang jahil yang betul-betul takut pada Allah. Mesti kena ilmu. Khususnya yang pertama ilmu mengenal Allah dulu, tauhid, makrifat. Yang kedua ilmu hukum hakam, peraturan kehidupan harian kita. Yang ketiga ilmu tentang akhlak. Ilmu tentang akhlak.
dalam ilmu-ilmu kehidupan harian tu termasuk ilmu Al-Quran, semua termasuk. Jadi kita sebagai masyarakat kena usaha, kalau ada pihak-pihak surau anjurkan majlis-majlis ilmu, tak sambung dengan baik. Kalau ada kerja sikit tu lagi-lagi boleh eloklah dulu. Kalau kata benda tu tak urgent sangat, elok dulu. Ni bila ada majlis-majlis, oh saya ada hal sikit gimana? Orang rumah ajak pergi beli barang sekejap Tesco ni. Nak beli apa? Beli beras. Dah beras habis dah rumah. Ada lagi boleh makan lagi 2-3 hari. Boleh tangguh dulu tu. Boleh tangguh dulu. Takut apa? Takut tak sempat gitu. Takut tak sempat. Takut tak sempat. Balik daripada Tesco, akak beras, jatuh sembah patah tekuk. Mati dengan situ je. Dah sempat nak pergi majlis ilmu, rugi kita. Rugi. Kalau boleh tangguh. Kalau nak ikut, ada sibuk, ada hal. Semua orang ada hal. Tutup guru, ustaz-ustaz pun ada hal juga. Tapi korbankan juga masa. Untuk nak sampaikan ilmu. Kita sebagai masyarakat ni sambut dengan baik. Dan bagi pihak-pihak AJK surau dan masjid, anjurkan, perluaskan, meriahkan program-program yang berbentuk keilmuan untuk disajikan kepada masyarakat. Sajikan kepada masyarakat, kepada umat, ilmu yang sepatutnya mereka perolehi. Sajikan sepatutnya, supaya dengan apa yang kita berikan tu, mudah-mudahan dia akan mendatangkan sifat takwa kepada kita punya masyarakat kita. Bila ada takwa, tak berani nak buat benda tak baik, segala perintah Allah akan sambut, tak berani nak lawan-lawan, tak berani nak canggah dah. Bila ada sifat takwa dalam hati. Jadi di samping peranan untuk menyediakan tempat-tempat yang baik untuk ibadat, salah satu juga peranan kepada pihak-pihak AJK masjid dan surau, kena ikhtiar, kena fikir, kena ada fikir sama, macam mana aku nak sajikan ilmu-ilmu yang sepatutnya jemaah-jemaah dan umat-umat dapat. Kena ada benda tu. Sebab ada setengah-setengah surau ni dia tak peduli kepada benda-benda majlis-majlis ilmu ni, sehingga kan tidak ada yang surau yang tidak ada kuliah langsung. Ada yang surau ada kuliah satu je sebulan. Satu je sebulan. Lepas tu bila ditanya, dia kata tak ada orang nak mari dah ustaz. Dia kata orang ni je ada 4-5 orang. Orang ni je ada. Lepas tu kita tanya balik, yang kita panggil ustaz-ustaz tu untuk orang luar ke untuk orang surau dulu? Ilmu yang ustaz bagi tu nak kepada orang yang tak mari masjid ke kepada orang yang memang dah ada kat masjid surau ni? Untuk orang yang dah ada di masjid surau ni dulu. Mana ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadat, mengenal Tuhan, ke orang-orang yang dekat surau ni perfect lah ke? Dah ilmu ni tak payah dah. Untuk orang surau ni dulu. Bila kita dah buat dah majlis-majlis ilmu begitu, bila kita dah war-warkan dah kepada masyarakat setempat, bila orang luar tahu rupanya surau ni dah banyak majlis-majlis ilmu sekarang, macam-macam program-program ilmu dah dibuat di surau ni, baru dia orang tertarik nak datang. Bukan panggil ustaz tu nak kira biar hari ni panggil penuh semua datang, kan begitu. Untuk ahli ni dulu, untuk jemaah-jemaah yang ada ni dulu. Kadang-kadang ustaz datang menyampaikan ilmu yang berkaitan dengan ibadat. Oh, rupanya salah kita buat selama ni. Boleh beki yang tu. Boleh beki yang tu. Yang tu dulu penting. Jadi tukar kita punya mindset tu. Yang pertama, majlis ilmu ni untuk jemaah yang dah ada dulu. Untuk perbetulkan ibadat kita dulu, untuk disajikan kepada orang yang dah hadir dulu. Kemudian baru kita war-warkan bila orang luar tengok banyak majlis-majlis ilmu, program-program yang dianjurkan oleh pihak surau, barulah dia orang rasa tertarik nak datang ke surau. Itu pun tanggungjawab kita juga. Dan kalau kita tak laksanakan, pasti kita akan ditanya. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah penggembala dan kamu pasti akan ditanya pada setiap
apa yang kamu gembalakan. Kita ada anak, kita akan ditanya tentang anak kita. Kita ada perjawatan untuk di surau ataupun di masjid, kita akan dipersoalkan tentang jawatan yang kita sandang di surau dan masjid. Aku bagi kamu pada tahun sekian-sekian memegang jawatan ni, apa yang kamu dah buat? Kita kena jawab. Tak? Semua sekali. Apa jua jawatan yang berbentuk amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, pasti akan ditanya satu persatu di akhirat. Nah, itu yang paling berat sekali bila berkait dengan amanah. Faham tak? Bila berkait dengan amanah, berat. Jadi kita sebolehnya fikirkan, fikir macam mana nak mengimarahkan, nak mengadakan program-program apa lagi untuk disajikan kepada masyarakat dan umat-umat Islam yang setempat dengan kita. Dan itu salah satulah caranya ilmu. Yang lain-lain tu saya rasa tak sempat dah nak bagi tahu. Hari ni dah lewat dah. InsyaAllah lah kalau ada rezeki akan datang pula. Kalau sempat, kalau ada lagi ruang untuk yang program-program yang berbentuk tazkirah begini, kita sambung lagi antara perkara-perkara yang boleh membantu kita untuk mendapatkan sifat takwa. Tapi pokoknya yang paling mujarab sekali ilmu. Yang paling mujarab sekali. Usahalah macam mana supaya kita ni sentiasa sibuk dengan ilmu. Sentiasa biar hari-hari ada pertambahan ilmu kepada kita masuk dalam diri kita, yang akhirnya akan membuahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasanya sekadar itu dululah perkongsian tazkirah kita untuk kali ini. Mana yang baik tu ambil, simpan, manfaatkan. Mana yang tak baik, buang jauh-jauh di Tasik Cina Selatan sana. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang tak baik tu, yang kurang, yang salah tu datang daripada sebab kelemahan dan kejahilan diri saya sendiri. Dan pada akhir katanya, aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.